Video kali ini kita akan berbincang tentang retinoid. Retinoid itu nama keluarga besar dia, retinoid yang di bawah dalam keluarga inilah dalam keluarga retinoid ni ada macam-macam bahan dan salah satu yang popular adalah retinol. So retinoid, segala adik-beradik dia ni nanti kita bincang lebih lanjut adalah sejenis bahan daripada vitamin A yang mana sangat popular di dalam skincare ketika ini, tetapi saya rasa tak banyak skincare lokal tempatan yang kita jumpa dekat Watson, Guardian, those kind of stores menjual skincare yang mengandungi retinoid ini. Tapi kita perlu bincang juga sebab kelebihan retinoid ini sangat banyak, ya, sangat banyak. So pada peringkat awalnya bila retinoid ini dikaji, ia merupakan bahan yang bagus untuk jerawat, ya, bagus untuk hyperpigmentation, tapi dalam proses kajian tersebut didapati bahawa ia juga bagus untuk mengurangkan kedutan, fine line, wrinkles, all those things. So kita nak bercerita tentang gabungan bahan. 3 bahan aktif ini, okey ke tak okey, berkesan ke tak berkesan, kita nak bincang secara spesifik. Let us start with niacinamide dengan vitamin C, L-ascorbic acid. Kajian-kajian terkini adalah sangat bagus kerana menggunakan kedua-duanya boleh kita panggil menambahkan keberkesanan kepada produk. Cuma retinol ni kita kena hati-hati bila kita nak pakai kedua-duanya. Retinol ni kena serasi dulu dengan kulit anda. So maksudnya kalau sebut nak serasikan tu, kena pastikan retinol ni kita pakai pada kadar yang rendah dahulu, dan kalau nak tingkatkan kadar peratusan dia tu kena berkala lah, slow baru naik, ya. So you have to use in low amount first and increase as your skin kita panggil tolerate it, ya. So kajian-kajian dulu memang mendapati kedua-dua ni tak serasi tau, tapi kajian-kajian baru menunjukkan bahawa niacinamide dengan retinol insya-Allah jika dipakai bersama memang kulit jadi flawless, ya. Dia kan flawless lah, flawless terus, ya. Bagus. Ketiga, L-ascorbic acid, vitamin C dengan retinol. Status hubungan diorang ni sebenarnya pun macam agak rumit juga sikit, ya. Disebabkan L-ascorbic acid ni sebenarnya macam disebutkan tadi, L-ascorbic acid ni dia punya fungsi menjadi lebih baik sekiranya ia digunakan pada kadar pH yang agak rendah, 3.5. Sedangkan retinol ni pula dia punya pH adalah dalam pH kulit, so dalam 5.5 begitu. So disebabkan oleh perbezaan pH inilah biasanya dicadangkan untuk pakai pada rutin yang berbeza. Lagipun kedua-duanya dikategorikan sebagai bahan yang agak kuat tau. Macam L-ascorbic acid ni dia ada exfoliating effect, ya. Macam retinol ni dia boleh tingkatkan kitaran sel kulit. So that kind of effect from these two punya bahan aktif tu adalah efek yang kuat. Walau bagaimanapun memang ada orang yang mendapati bahawa mereka serasi menggunakan kedua-duanya, terutama kulit yang high resistant. So saya tak mengatakan benda ni berdasarkan bahan saja. It really comes to your skin type and how your skin is strong enough to bear the effect of these two ingredients. So kebanyakan pakar mencadangkan agar kedua-dua bahan ni digunakan secara berasingan untuk kita elakkan benda yang kita tak nak berlaku, ya. Susah kalau dah berlaku, nak reverse susah. So biasanya L-ascorbic acid kita akan pakai sebelah siang dan juga retinol tu kita pakai pada sebelah malam. Itu yang dicadangkan. Anyway, L-ascorbic acid, vitamin C adalah antioksidan yang sangat bagus. Jadi kalau digunakan pada sebelah siang, dia lagi bagus sebab dia boleh melawan radikal bebas yang banyaknya menyerang kulit pada sebelah siang biasanya. Okey? Kenapa retinol boleh mengeringkan kulit? Ini persoalan pertama. Ya, anda mungkin ada yang tak menghadapi perkara ini, tapi saya nak bagi tahu siap-siap larangan utama kenapa kita tak nak pakai retinol yang tinggi-tinggi terus kerana dia ada sifat mengeringkan kulit. So apa itu sifat mengeringkan kulit? Macam mana retinol boleh ada sifat ni? Ini semula jadilah. Retinol ni dia ada satu perkara yang kita panggil keratolytics. Itu sifat yang mana dia boleh menghilangkan, menghapuskan, mengangkat, melonggarkan. Banyak kau punya kata kerja tu. Ikatan-ikatan antara keratinocyte. Keratinocyte ni adalah sel kulit lah. So bila mana
ikatan-ikatan ni dia sifat dia berminyak, dihilangkan, diangkat, so berlakulah pengelupasan yang tak seperti exfoliation, dia lebih halus ya, dan pengelupasan ini kalau berlaku dengan kerap atau keterlaluan boleh menyebabkan minyak yang sepatutnya stay dekat kulit tapi hilangkan terus. So bila mana kita panggil over exfoliate, sebab keratolytic ni juga sifat exfoliation yang halus ya. So bila berlaku seakan over exfoliate ini, confirm kulit boleh kering. This is the reason why we would like you to use retinol secara berkadaran. Maksudnya berperingkat. Pakai dulu yang rendah 0.1, 0.3. Memang kesan dia lambat, tetapi dia boleh serasi dengan kulit dan dia boleh buat kerja secara perlahan-lahan. In any form pun sebenarnya ya, dan anda khawatir risiko tu pada kulit, salah satu teknik yang bagus untuk mengurangkan risiko iritasi pada kulit adalah menggunakan teknik yang sangat popular dipanggil sandwich technique. So maksudnya sandwich technique ni mudah je. Lepas kita cuci muka, tapi jangan terus ambil produk yang ada retinoid itu, biasanya dalam bentuk serum ke cream ke kan. Jangan pakai terus dekat muka. Apa yang kita buat adalah kita pakai dulu moisturizer, satu layer nipis, kemudian kita pakailah retinoid tu, produk dengan retinoid, kemudian kita pakai balik moisturizer. So teknik sandwich ni bagus sebab kita bahan retinoid itu dia tidak kontak direct terus dengan kulit. Dia akan kita panggil ada lapisan kelembapan yang mana membantu kulit untuk tidak jadi terlalu kering, elak mengalami iritasi apabila retinoid diletakkan di atas dia. Teknik kedua, dia lebih kurang macam yang pertama, cumanya dia tak sebanyak layer yang pertama. So cara untuk guna retinoid juga boleh. Anda lepas cuci muka, pakai pelembab dahulu, kemudian diikuti dengan produk yang mengandungi retinoid. So teknik ini lebih mudah, satu hal dia tak banyak layer. Kalau macam saya lagi cenderung pakai yang kedua lah, sebab pakai berlayer-layer banyak ni untuk kulit berminyak macam saya is not a good idea because it can feel heavier on the skin, ya. So teknik ini juga bagus dan sesuai untuk kulit yang sensitif. Kalau teknik pertama tadi tu dia lebih sesuai untuk kulit yang macam ke arah kekeringan gitu. So I think the second technique can also memberi benefit yang sama macam teknik yang pertama, because when you have a layer of moisturizer dekat bawah kulit sebelum kita pakai retinoid, dia boleh jadi satu bentuk kita macam penahan, pelembab sebelum retinoid tu dipakai dan terkena pada kulit. Cara ketiga adalah untuk mereka yang mempunyai ketahanan kulit yang tinggi, high resistance skin macam saya, ya, tak payah nak buat layer-layer pun tak mengapa, tetapi anda perlu cari retinoid dalam bentuk pelembab. Dia dalam bentuk yang mana usually lotion atau cream, ya, dia bukan macam bentuk serum tu. So cari retinoid yang dalam bentuk begini, dalam bentuk lotion, dalam bentuk cream. It can be like in a gel cream texture, ya, yang mana kita pakai pada kulit selepas sahaja wajah dibersihkan. Maksudnya kulit kita tu masih lembab. So this is my practice. Bila saya pakai my serum yang ada retinoid dan juga ada satu cream yang saya pakai yang ada retinoid, I usually tak buat layer-layer yang macam moisturizer itu kerana kulit saya ketahanan dia tinggi, dan satu lagi adalah I immediately wear it after I cleanse my skin. So this one is especially for those kind of skin, okay, yang tahan lasak. Okay, satu lagi teknik menggunakan retinoid ni adalah dalam keadaan di mana kulit tu tak mengalami kelembapan, basah-basah. So you take a towel, you dry it, you know, lepas cuci muka tu lah, you dry, you bersihkan air yang bertitisan tu, ya. Kalau saya kan dia tak ada masalah pun, tapi untuk mereka yang kulit dia sensitif, you hilangkan titisan-titisan air itu, kemudian letakkan produk tu kita sebut di atas kulit yang lembab tetapi kering permukaan dia. Faham tak? So kalau tanya pada saya, teknik ini pun okey juga sebab dia sangat bergantung pada jenis kulit anda. So kalau anda nak berhati-hati sebelum menggunakan retinoid dalam bentuk lotion, cream, this is a good technique. Sebab bila ada air dekat atas muka, titisan air tu kita khawatir dia react with the ingredient. Sebab kena faham retinoid ni macam saya sebut tadi, dia bahan yang tidak stabil lah. So kita nak kurangkan masalah itu ataupun chances of those kind of problem can happen, kita pastikan lepas kita cuci muka, kita ambil towel, dry out the lelehan-lelehan air dekat muka itu. So baru kita pakai produk berkenaan.
Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.